Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Rizwan lagi. Kita nak belajar cara-cara untuk menghasilkan ataupun untuk menulis ulasan. Hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 3.9.1 menulis ulasan berbentuk pendapat tentang bahan sastra dan bukan sastra yang boleh didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. Baik, seterusnya kita lihat contoh soalan ulasan. Berkebun memberi banyak faedah. Berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang kebaikan berkebun dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Baik, soalan ulasan ini terdiri daripada 3 baris, iaitu baris yang pertama, baris yang kedua dan baris yang ketiga. Okey, ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga. Baik, dan disertakan juga peta grafik yang menunjukkan kebaikan berkebun yang ada 4 isi tersurat, iaitu menyihatkan badan, menjimatkan wang, mengisi masa lapang dan menceriakan kawasan rumah. Jadi sebelum kita membina ataupun menulis ulasan ini, kita perlu perhatikan dahulu pada bahagian arahannya, iaitu pada baris yang pertama. Arahan ini ada menyatakan berkebun memberi banyak faedah. Di sini dia ada nyatakan kata kunci berkebun. Jadi apa itu berkebun? Berkebun biasanya bila kita dengar je perkataan berkebun, dalam kepala kita dapat gambarkan ataupun kita dapat bayangkan aktiviti menanam pokok, menanam sayur dan sebagainya lah. Okay, jadi berkebun tu kita dapat bayangkan ataupun kita dapat fahami iaitu aktiviti menanam pokok. Seterusnya kita tengok pada baris yang kedua, berdasarkan peta grafik di bawah, tulis ulasan tentang kebaikan berkebun dalam bentuk perenggan. Baik, pada baris yang kedua ni ada kata kunci yang mana kita boleh gariskan ataupun kita garisi untuk kita tulis pada pendahuluan pada ulasan kita, iaitu yang pertama ialah peta grafik. Ini sebagai panduan kepada kita sebab dia sediakan peta grafik, bukan gambar. Dan kita kena perhatikan apa arahan yang seterusnya, iaitu dia kata tulis ulasan. Okey, jadi kita diminta untuk menulis ulasan. Okey. Dan seterusnya apa lagi kata kunci dia ialah kebaikan berkebun. Okey, kebaikan berkebun. Dan untuk baris yang terakhir, dia cuma bagi tahu panjang ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Jadi untuk SJK 40 hingga 70, kalau untuk SK 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, kita pergi sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya. Jadi soalan ini berkaitan dengan kebaikan. Jadi kalau cara-cara kita guna kita mestilah, kita haruslah, kita patutlah, kita wajarlah. Tapi kalau ini kebaikan, cikgu selalu ajar pada anak-anak murid cikgu, kita gunakan kita dapat, kita juga dapat, kita akan dapat dan kita dapat. Okey, kenapa ini ada 4? Sebab isi tersurat dia ada 4. Okey, boleh faham? Okey, kita terus ke slide yang seterusnya. Isi tersurat dan isi tersirat. Baik, kita tengok dahulu pada peta grafik yang diberikan, iaitu isi tersurat yang pertama, menyihatkan badan. Jika kita lihat pada gambar, mengapa kebaikan berkebun ni kita boleh kata dia dapat menyihatkan badan? Okey, jadi kita akan guna kita dapat dahulu. Okay, kita dapat apa? Kita dapat menyihatkan badan semasa berkebun. Jadi kita dapat menyihatkan badan semasa berkebun. Jadi ini isi tersurat yang pertama. Jadi macam mana kita nak tulis isi tersirat dia? Okey, kalau untuk ulasan soalan yang berbentuk faedah, kebaikan, manfaat, cikgu selalu tekankan kita gunakan HKKH. Apa itu HKKH? Iaitu hal ini demikian kerana hal ini demikian kerana. Jadi kalau untuk isi tersurat yang pertama ni, kita boleh buat ayat kita dapat menyihatkan badan semasa berkebun. Jadi noktah. Hal ini demikian kerana. Untuk tulis isi tersirat, kita buat ayat yang seterusnya. Hal ini demikian kerana apa? Kerana apa berkebun dapat menyihatkan badan? Okey,
Kerana peluh yang keluar semasa berkebun akan menyebabkan toksin dalam badan juga turut keluar, lalu menjadikan badan kita sihat dan cergas. Boleh? Baik, seterusnya kita pergi ke isi tersurat yang kedua, iaitu menjimatkan wang. Okey, menjimatkan wang. Kebaikan berkebun yang seterusnya ialah menjimatkan wang. Tadi kita dah gunakan kita dapat, sekarang kita guna kita juga dapat. Jadi nak tulis isi tersuratnya, kita juga dapat menjimatkan wang. Kita juga dapat menjimatkan wang. Untuk menulis isi tersirat, apa yang kita perlu tulis? Tadi HKKH. HKKH. Kita dah tulis hal ini demikian kerana. HKKH tu apa? H tu hal ini demikian kerana, K tu kerana, dan K yang seterusnya tu pun kerana, dan H yang seterusnya tu pun hal ini demikian kerana. Jadi kita dah guna hal ini demikian kerana, seterusnya kita guna kerana. Jadi kita juga dapat menjimatkan wang kerana. Kerana apa? Tadi kita dah berkebun. Dan dia kata berkebun ni boleh menjimatkan wang. Kan? Jadi kita juga dapat menjimatkan wang kerana apa? Kerana kita tidak perlu membeli sayur di pasar. Ya, kita dah tanam sayur, kita dah tanam pokok-pokok buah-buahan. Jadi bila dah mendapat hasil, selepas pokok tu dah besar, dah matang, kita tak perlu lagi beli sayur di pasar. Kita makan ataupun kita gunakan sahaja sayur yang kita tanam tu untuk kegunaan kita seharian. Okey, kita terus ke isi tersurat yang ketiga, iaitu mengisi masa lapang. Okey, kebaikan berkebun yang ketiga ialah mengisi masa lapang. Tadi kita dah guna kita dapat, kita juga dapat, dan seterusnya kita akan guna kita akan dapat. Jadi macam mana nak tulis ayat dia? Kita akan dapat mengisi masa lapang. Kita akan dapat mengisi masa lapang. Okey. Jangan lupa HKKH. Kita guna kerana. Jadi kita akan dapat mengisi masa lapang kerana. Okey. Kerana apa? Kerana apa kita kata bila kita berkebun ni kita dapat mengisi masa lapang? Adakah berkebun ni satu aktiviti yang tidak baik? Ini berkebun satu aktiviti yang baik. Jadi bila satu aktiviti yang baik, kita boleh gunakan ayat untuk isi tersirat. Kita akan dapat mengisi masa lapang kerana berkebun merupakan aktiviti yang berfaedah. Okey, kita akan dapat mengisi masa lapang kerana berkebun merupakan aktiviti yang berfaedah. Boleh? Baik, seterusnya kita pergi ke isi tersurat yang terakhir, iaitu isi tersurat yang keempat. Menceriakan kawasan rumah. Okey, menceriakan kawasan rumah. Apa maksud menceriakan? Okey, menceriakan maksudnya mencantikkan. Betul? Okey, mencantikkan. Jadi mencantikkan ataupun menceriakan kawasan rumah ni adalah salah satu kebaikan berkebun. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita guna kita dapat. Okey, kita dapat menceriakan kawasan rumah dengan berkebun. Kita dapat menceriakan kawasan rumah dengan berkebun. Tadi kita dah guna HKKH, sekarang kita ulang balik H tu. Okey, jadi kita dapat menceriakan kawasan rumah dengan berkebun, noktah. Hal ini demikian kerana pokok-pokok bunga yang ditanam boleh mengeluarkan bunga yang berwarna-warni. Okey, jadi bila kita tengok pokok-pokok bunga yang kita tanam, okey, sayur-sayuran yang kita tanam, pokok-pokok buah-buahan yang kita tanam, bila dia sudah besar, sudah matang, dia akan mengeluarkan bunga ataupun buah yang berwarna-warni. Jadi dekat situ kita akan dapat lihat rumah kita ataupun kawasan rumah kita nampak lebih ceria, lebih cantik. Okey, itu isi tersurat yang keempat ataupun yang terakhir. Dengan isi tersiratnya, dia kata pokok-pokok bunga yang ditanam boleh mengeluarkan bunga-bunga ataupun mengeluarkan bunga yang berwarna-warni. Sebab itulah dia dapat menceriakan kawasan rumah. Okey, seterusnya kita pergi ke slide
isi tersurat dan isi tersirat. Di sini cikgu nyatakan sekali lagi jadual yang mana cikgu senaraikan semula isi tersurat yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat beserta dengan isi tersirat di sebelahnya. Dan ingat, isi tersurat yang ada dalam peta grafik kita mesti tulis semua di dalam ulasan kita, manakala untuk isi tersirat kita perlu pilih sekurang-kurangnya satu saja. Tidak perlu dan tidak semestinya tulis kesemuanya. Sebab jika kita menulis semuanya, ulasan kita akan jadi panjang dan melebihi patah perkataan. Boleh? Jelas? Baik, seterusnya kita pergi ke rangka PTS DAK. Ini panduan untuk menulis ulasan yang cikgu sering kali menggunakan rangka ini untuk murid-murid cikgu supaya mereka dapat membina ataupun menulis ulasan dengan lebih baik. Baik, PTS DAK itu apa? P itu pendahuluan, T itu terdapat beberapa antaranya, S itu selain itu, D itu di samping itu, A akhir sekali dan K kesimpulannya. Untuk P dan K ni, P ni pendahuluan satu perenggan, T, S, D, A ni satu perenggan dan K ni satu perenggan. Jadi semuanya tiga perenggan. Okey, kita teruskan. Kita lihat contoh rangka PTS DAK. Baik, di sini cikgu tunjukkan rangka PTS DAK. Baik, kata kunci dari soalan menunjukkan kata kunci dari soalan yang boleh kita peroleh jika diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi kata kunci dari soalan ni nak ambil dari mana? Sebenarnya kata kunci dari soalan ni kita ambil dari soalan ataupun arahan ulasan ni tadi, iaitu pada slide yang kedua. Kita lihat kembali pada slide yang kedua. Dia kata berdasarkan peta grafik di bawah. Berdasarkan peta grafik di bawah. Jadi dekat sini cikgu dah garis ataupun tadi kita dah lihat kita sudah garisi peta grafik. Jadi dekat dalam rangka ni kita kena tulis peta grafik menunjukkan kata kunci dari soalan lagi apa? Iaitu kebaikan berkebun. Okey, kebaikan berkebun. Ingat peta grafik kebaikan berkebun. Jadi peta grafik menunjukkan kebaikan berkebun yang boleh kita peroleh jika diamalkan dalam kehidupan seharian. Jelas? Baik, seterusnya untuk perenggan yang kedua, iaitu perenggan isi. Perenggan isi apa yang kita perlu lihat ialah terdapat beberapa kata kunci dari soalan. Jadi yang ni kita ulang semula yang ini. Terdapat beberapa kebaikan berkebun. Antaranya kita dapat isi tersurat, kita tulis semula berdasarkan jadual yang kita dah buat tadi. Okey, kita dah senaraikan tadi keempat-empat isi tersurat dan juga keempat-empat isi tersirat. Jadi kita tulis semula sahaja. Ini contoh rangka PTS DAK jika kita nak tulis semua isi tersirat. Okey, cikgu ulang semula. Ini contoh rangka PTS DAK yang mana kita nak tulis semua isi tersurat dan juga semua isi tersirat. Jadi jika kita tidak mahu tulis ke semua isi tersirat, kita nak tulis satu saja isi tersirat, kita tak perlu buat beginilah. Kita cuma tulis pilih salah satu sajalah dekat bahagian isi tersirat tersirat ni. Jadi tak perlulah senaraikan keempat-empat isi tersirat. Cukup sekurang-kurangnya satu sahaja. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini contoh ulasan yang lengkap jika kita menggunakan kesemua isi tersirat. Okey, jika kita menggunakan kesemua isi tersirat. Seperti yang cikgu dah maklum tadi awal-awal, jika kita tulis semua isi tersirat, ulasan kita akan jadi panjang lebar dan semestinya dia akan melebihi 70 patah perkataan. Kalau kat sini kita boleh tengok dia sampai 115 patah perkataan. Contoh, peta grafik menunjukkan kebaikan berkebun yang boleh kita peroleh jika diamalkan dalam kehidupan seharian.
Terdapat beberapa kebaikan berkebun, antaranya kita dapat menyihatkan badan semasa berkebun. Hal ini demikian kerana peluh yang keluar semasa berkebun akan menyebabkan toksin dalam badan juga turut keluar lalu menjadikan badan kita sihat dan cergas. Selain itu, kita juga dapat menjimatkan wang kerana kita tidak perlu membeli sayur di pasar. Di samping itu, kita akan dapat mengisi masa lapang kerana berkebun merupakan aktiviti yang berfaedah. Akhir sekali, kita dapat menceriakan kawasan rumah dengan berkebun. Hal ini demikian kerana pokok-pokok bunga yang ditanam boleh mengeluarkan bunga yang berwarna-warni. Kesimpulannya, kebaikan berkebun sangat berguna dan memberi faedah kepada kita semua jika diamalkan sentiasa. Jadi dekat sini kita boleh tengok yang berwarna merah ni kata kunci yang kita boleh dapat dari arahan soalan ulasan ni. Kemudian yang berwarna oranye ni ataupun yang berwarna jingga ni, ini ialah isi tersurat, manakala yang berwarna biru ialah isi tersirat. Boleh? Jelas? Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan contoh ulasan lengkap jika kita hanya menulis satu isi tersirat sahaja. Baik, berbeza dengan tadi kita menulis semua isi tersirat, yang mana dia akan ulasan kita tu akan menjadi panjang lebar, yang mana lebih 70 patah perkataan. Tetapi jika kita hanya menulis satu isi tersirat, pilihlah yang mana satu sebaik-baiknya yang kita rasa kita dapat tulis lah, kita dapat fikir yang senang lah biasanya. Okey, pun sama, mungkin dia akan lebih sikit daripada 70 patah perkataan, tetapi dibenarkanlah. Okey, kalau cikgu ajar, cikgu benarkanlah murid cikgu jika mereka tulis melebihi 70 patah perkataan, walaupun sudah lebih 86 ni, tapi cikgu benarkanlah. Sebab apa? Yang penting mereka dapat menulis. Itu syarat dia, mereka dapat menulis. Jangan sampai tak dapat menulis langsung. Okey, jadi dekat sini cikgu hanya pilih satu saja isi tersirat. Okey, yang mana isi tersirat tu ada pada isi tersurat yang pertama. Manakala untuk isi tersurat yang kedua, ketiga dan yang keempat, cikgu hanya tulis isi tersurat saja, tidak ada isi tersirat. Okey, jadi itu sahaja. Cikgu harap panduan untuk membina ataupun menulis ulasan ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua, dan cikgu harap kita sama-sama dapat memperoleh manfaat daripada video ini, dan cikgu harap kamu dapat belajar untuk menulis ulasan dengan baik supaya kelak kamu dapat menulis dengan cemerlang di dalam peperiksaan, khususnya UPSR. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.